rahmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah, masih lagi diberikan kesempatan kepada kita semua untuk melakukan amal ketaatan. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, disempurnakan iman kita dan bertambah cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Ramadan disebut juga sebagai bulan tarbiyah. Apa maksud tarbiyah? Asal kalimah daripada kalimah rabbun, pendidikan yang membentuk nilai ketuhanan. Apa-apa yang kita didik sepanjang Ramadan pada kali ini mesti berorientasikan akhirnya membina semula nilai sifat ketuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bahagikan tarbiyah ni kepada tiga. Pertama, tarbiyah aqliyah, pendidikan akal manusia. Apakah makanan bagi akal? Bukan ilmu, tetapi ilmu yang berteraskan kepada kebenaran. Ilmu yang tidak berorientasikan kepada hak ataupun kebenaran akan merosakkan akal. Orang yang akalnya rosak saja berani untuk melawan hukum Tuhan. Maka jangan salah faham, makanan bagi akal itu ilmu yang benar. Bila mana kita sebut ilmu benar, mestilah berpaksikan kepada Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW melalui lisannya para ulama, bukan baca faham secara literal ikut logik kita. Kalau Quran hadis itu boleh difahami secara terus, secara tegak, maka tidak ada istimewanya Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab kata para ulama, kalimah Quran dan hadis bersifat jawami'. Apa tu jawami'? Satu kalimah tapi ada banyak makna. Maka mustahil orang awam bila baca terjemah Quran dia boleh memahami makna secara umum, secara general, secara literal. Mustahil. Sebab dia ada asbabun nuzul, sebab turun ayat, dia ada dia punya balaghah, dia sirah mubalaghah, dia ada umul Quran. Maka wajib kita faham Quran dan hadis mesti melalui lisannya para ulama. Sebab tu Allah akan uji umat Nabi pada akhir zaman dengan dimatikan ulama. Kenapa? Makin tak faham kita tentang apa yang Allah berkehendak ke atas manusia melalui firman dan hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Maka tu yang pertama, Ramadan bulan Quran, lebih tepat bulan ilmu. Bukan bulan semata-mata kita baca khatam Quran. Sebab kata para ulama, khatam Quran ni sunnah pada setiap bulan. Cuma kita punya vibe ni, kenapa duk faham Ramadan ni bulan khatam Quran? Dia bukan bulan ini je kita kena khatam, tapi setiap bulan. Cuma ulama salaf, zaman salaf, salafus soleh, mereka menjadikan Ramadan tu bulan khatam berkali-kali. Kita je duk sangka Ramadan satu-satunya bulan kita kena khatam Quran. Maka tu yang pertama, tarbiyah akliyah. Sebab ilmu yang benar akan membentuk kepercayaan dan keyakinan. Maka kita akan bawa apa kita percaya, apa kita yakin bila mana kita saat mati bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka sebelum kita mati ni, betulkan kepercayaan, betulkan keyakinan. Nanti tak dapat jawab soalan. Ma rabbuka, ma imamuka, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Allah tak ada suruh semayang main-main. Tuhan mana yang ajar kau buat maksiat? Tuhan mana ajar kau buat hukum agama macam ni? Allah tak laku sebagai Tuhan. Itu maksud dia. Itu yang tak meringkas. Yang kedua, Ramadan bulan tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah roh. Roh inilah instrumen sebenar manusia, bukan jasad. Sebab jasad ni dia ada tarik, dia ada tarik expired date, dia akan reput. Dan roh inilah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh. Sebab tu ada satu persoalan di antara akal dan roh, mana yang influence manusia, akal ke roh? Soalan bocor dah. Kita tengah masuk tajuk kedua, tarbiyah ruhiyah. Takkan nak cerita akal balik. Roh, apa dalilnya tu musliah? Alastu bi rabbikum qalu bala syahid. Ketika manusia belum diciptakan oleh Allah, roh dah ada. Takkan akal yang dicipta kemudian yang akan menjadi instrumen mempengaruhi manusia. Akal tempat letak ilmu je. Sebab tu ramai orang tahu langgar lampu merah salah, dia langgar juga. Nampak? Masuk nafsu, roh tu yang menguasai manusia. Atau muslihat. Timbul soalan yang kedua, apa makanan bagi roh? Bukan solat, bukan Quran, bukan zikir. Makanan bagi roh, solat yang khusyuk, Quran yang difahami, zikir yang dihalusi, baru akan menjadi makanan pada roh. Lepas tu jangan pelik, puasa dah, baca Quran dah, solat dah, tapi masuk air. Dia bukan tentang amalan, tetapi kesan pada amal itu baru akan membuahkan makanan kepada roh. Dan penanda aras tarbiyah amalan kita sepanjang Ramadan memberi bekas kepada rohani kita, pasti akan membuahkan sifat common sense. Apa tu common sense? Bahasa lain, orang yang ada sifat civic. Apa tu civic? Apa tu common sense? Orang yang tidak ada sifat common sense ni, contohnya apa dia tu muslihan? Belok kiri, signal kanan. Apa khabar semua? Faham? Tu orang tak ada common sense. Lampu baru hijau, dia horn orang depan. Pening kepala orang tu. Agak-agak lah sabar. Lainlah dah 10 saat lampu hijau tak bergerak, baru horn. Ni yang jenis suka horn-horn ni, dia tak ada civic. Ikut tekak dia tu bosnya. Ataupun dalam bahasa lain, orang yang tidak ada sifat common sense, apa dia? Dia hidup bukan dengan nilai present. Apa tu present? Suka buat benda luar tubuh. Dia nak drive ke nak main handset? Kan, faham? Drive sambil main handset. Ni orang tak ada common sense tu muslim. Kan? Semayang tarawih 20, tapi orang signal kanan, belok kiri. Dia tak jadi. Amal tu tak berbekas. Nampak main-main kan? Tapi tu dia punya ilmiah dia. Atau muslim. Ataupun orang yang tidak ada common sense, apa dia? Contoh Ramadan dengan lagu raya. Masuk raya, rindu Ramadan. Kan pelik tu. Dia tak on track tu muslim. Ini kesan ibadah yang tidak khusyuk, dia tidak akan jadi makan pada roh. Ataupun dalam bahasa agama yang lebih kasar, yang lebih deep lagi, orang yang tidak ada sifat common sense ni apa dia? Orang yang buat pahala tak rasa pahala, buat dosa tak rasa berdosa. Contoh, mohon
berhenti kerja untuk apply dekat company lain, guna photostat syarikat sekarang. Kantoi dengan bos, orang ajar pengguna syarikat punya photostat untuk apply kerja kat tempat orang lain. Takkan dosa tu Ustaz? Tak rasa berdosa datang office lambat, tak rasa berdosa kerja main-main ala kadar, tak rasa berdosa mak hantar pergi sekolah, pergi college, dia tak belajar, tak ada rasa dosa. Dan hakikatnya orang yang melazimi hidup dengan tidak ada sifat common sense ni, hakikatnya mereka ini orang-orang yang bersifatnya tidak lagi relevan. Lawan bagi sifat relevan apa? Lawan bagi sifat relevan itu maksudnya parasite. Dia ada sifat parasit. Apa tu parasit? Bertinggi atas kebaikan orang lain. Mak bagi duit pergi belajar kat college, pergi belajar kat sekolah, dia tak belajar. Satu, lebih malah lagi tak rasa bersalah. Salahkan syarah, salahkan tu, tak ada kemudahan ni, tak ada kemudahan tu. Dan inilah Allah janjikan kepada hamba-Nya yang tidak berusaha membina sifat common sense, maka Allah pandang dia sebagai hamba yang tidak lagi relevan. Dalam bahasa lain, kita ni hamba yang parasite, parasit. Makan rezeki Tuhan, hirup udara Tuhan, makan nikmat Allah Ta'ala, tapi tak nak mahu menegakkan kalimah Allah, tidak mahu mensyiarkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lagi relevan. Apa keadaan orang yang tidak relevan tu sekalian? Seperti tikus makman, nampak usaha, nampak kerja keras, tapi statik. Takut yang sama, blank dia, bocor rezeki, serba, dia penat, letih, tapi tak ada apa-apa. Tikus makmal. Dia tak bagi value pada agama, kepada diri dia, kepada umat masyarakat. Maka Ramadan bulan terbaik untuk kita bina balik rohani kita supaya menjadi orang yang buat pahala, rasa pahala, buat dosa, rasa berdosa. Atau Muslim, rasa pahala macam mana? Lepas tu kadang-kadang kita ni jadi hamba yang tak reti malu dengan Allah Ta'ala. Di saat Allah menantikan para hamba-Nya tarawih untuk memakbulkan doa yang meminta padanya, yang meminta ampun, Allah ampunkan dosanya, tiba-tiba masuk minggu kedua dah tak ada dah kita. Tapi makan rezeki Allah. Di saat Allah, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, Allah menunggu para hamba-Nya itu beristighfar padanya pada sepertiga malam. Namun hamba-Nya tiada, tak malu ke kita. Dan inilah akibatnya, dia akan mendapat balasan. Hidupnya, rohnya itu seperti parasit, tidak lagi relevan. Itu yang bocor, buat apa pun tak ke mana tu bos dia. Ni tazkirah 20 ke sejam. Alas Allah alam. Yang terakhir sekali, tarbiyah jasmiyah, jasadiyah. Tarbiyah jasad. Ramadan dia nak buat balancing balik kita punya body tu bos dia. Makanan jasad apa? Saya tak biasa je. Makanan jasad bukan makanan, tetapi makanan yang berkhasiat, makanan yang sesuai ataupun cukup zat pada tubuh, makanan yang halal, makanan yang bersih, makanan yang baik, baru menjadi makanan pada jasad. Selain daripada itu, racun pada badan. Saya dengar satu podcast, doktor ni cakap, kenapa mutaakhir ini laki-laki perangai macam hormon perempuan, kuat nangis, suka share dekat Facebook, bergelik joget kat TikTok. Betul? Laki macam ni, tapi body macam ni. Paling kuat merajuk, kan? Dia tak man, dia tak gentle, tak move on. Bini pening sebab apa? Suami suka merajuk. Oh, pening. Tuan-puan, itu
Itu hormon perempuan. Kenapa lelaki banyak mewarisi hormon tu sekarang? Dia tak tough. Isteri cengih je, bibir biru terusnya. Abang jangan lebih. Yelah. Dialog tu suami patutnya terbalik. Kata doktor tersebut, faktor utama pemakanan. Laki-laki, terutamanya orang muda, makan bomboloni tu bos dia, donat susu tu, ramen kotak pink. Apa cerita ni? Makan churros. Itu bukan makanan yang sesuai dengan zat ataupun hormon bagi laki-laki. Laki-laki makanannya apa? Rusuk lembu tu muslihan, lamb shank, beer bomb. Itu pun makan lamb shank, makan rusuk lembu tu muslihan, cubit. Pegang tulang terus baru nampak laki tu muslihan. Macam ni. Cubit. Betul doktor tu sebut. Yang contoh-contoh tu saya bagilah. Dia tak sebut gitulah. Dia simple point tu. Kenapa budak sekarang, budak fitrahnya tak pandai menipu. Betul. Budak sekarang kuat kencing tu bos dia. Dia kencingkan mak ayah dia. Bukan kencing pancuk tu. Memang dia penipu. Kurang hajar. Betul. Cakapnya tak, macam perkataan tu macam orang yang sangat dewasa. Mak ayah pun istighfar, astaghfirullahalazim, mak aku tak pernah cakap macam tu tau. Betul tak? Sebab apa? Mak ayah bagi anak-anak makan jelly ball tu bos dia, makan nugget, makan fish ball. Rosak hormon budak-budak. Perempuan pun tak lebih kuat, tak kalah juga tak pusat. Perempuan pun betulkan hormon jadi hormon laki-laki. Dia punya garang cengih dia. Suami balik tu istikharah lagi. Allah, nak balik ke apa ni? Balik ke nak beli bazar? Dia punya takut dengan isteri dia, tak tahu daripada mana hilang perangai ni. Kan? Siapa isteri dia memang menakutkan, under control. Sebab apa? Pemakanan. Nampak? Kosong-kosong je poin kita terus lihat. Tapi itu yang merosakkan. Tu yang jadi anak pergi sekolah belajar simple-simple je. Kita pun belajar susah, tapi budak sekarang dia punya susah tu, ya Allah. Kalau boleh berubah terus budak. Sebab apa? Dia punya otak tu tak nak proses dengan baik. Faktornya pemakanan merosakkan jasad umat Islam. Apa Ramadan, Allah tahu manusia akan suka buat benda yang melampaui batas. Tu Allah jadikan ibadah utama Ramadan itu puasa. Puasa berhenti habis. Tapi kita dendam balas tu dengan tulang apa? Roti john cheese, double cheese mak. Baru nak stabil balik rohani kan, akal kita, jasad kita membusuk balik tu bos lihat. Masuk je buka puasa busuk balik barang. Itu yang mula nampak tarawih tu dah pening-pening. Saya sejak duk ceras ni, saya hampir hari-hari kalau tak ada kuliah saya pergi semayang kat KLCC. Apa? Masuk hari Jumaat satu Ahad, orang puan mak ai jam dia. Masa awal Ramadan tak jam tu. Sangka baiklah ada orang tak pergi semayang tarawih kot. Oh, sangka baik tu. Allah alam. Kuliah ringkas je. Maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Mudah-mudahan Allah rahmati kita Ramadan pada tahun insya-Allah. Qul qul hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.